Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kalbu yang berbisik, lidah yang berkata, hajat yang tercantik, itulah bicara pendeta. Alhamdulillah, pada hari ini sekali lagi kita dapat bersama dalam program Bicara Buku Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Bersama saya, Puan Suhainah binti Arifin, Guru Perpustakaan Media SMK Laluh, Kuala Krai. Pembicara buku kita pada kali ini bukan calang-calang orang, iaitu Dr. Haji Mak Aswa bin Awang yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Menengah dan Tingkatan 6 Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Sejarah perkhidmatan beliau bermula sebagai guru penolong pada tahun 1991 sehingga 2008. Pada tahun 2009 sehingga tahun 2015 menjawat jawatan penolong pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Seterusnya pada tahun 2016 sehingga 2019 dinaikkan pangkat sebagai Ketua Penolong Pengarah dan bermula pada tahun 2020 sehingga kini bergelar Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Menengah dan Tingkatan 6 Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Sepanjang perkhidmatan beliau mendapat anugerah khidmat cemerlang menegak pada tahun 2001. Pada tahun 2011, beliau mendapat anugerah Ahli Setia Mahkota Kelantan dan seterusnya beliau mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2011 dan 2016. Pada hari ini, beliau akan berkongsi intipati buku Critical Thinking Skills by Stella Cottrell. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Warga pendidik yang dihormati sekalian, hari ini dalam program Bicara Buku, saya selaku wakil dari Sektor Pengurusan Sekolah akan membicarakan sebuah buku yang pernah saya baca, berjudul Critical Thinking Skill Developing Effective Analysis and Argument oleh Stella Cottrell. Sebenarnya buku ini mengandungi 250 muka surat dan dia memberi tumpuan kepada kita sebagai pembaca untuk membentuk satu kefahaman tentang apa yang dimaksudkan dengan pemikiran kritis ataupun critical thinking skill tadi. Okey. Jadi buku ini mengandungi 11 bab dan telah diterbitkan buat kali pertamanya pada tahun 2005 oleh Paragraph Macmillan, New York, ya. Okey. Dan kalau kita perhatikan secara sepentas lalu, bab pertama dia menceritakan tentang pengenalan pada pemikiran kritis. Okay. Yang kedua, dia berkatakan tentang kemahiran pemikiran kritis. Bab yang ketiga, dia menyatakan sedikit tentang perdebatan dalam aspek-aspek utama bila ada pembacaan pemikiran kritis. Seterusnya, bab keempat, dia memperlihatkan perbezaan dalam hujahan-hujahan dalam pelbagai jenis tulisan. Bab yang kelima, dia fokus kepada kualiti penakulan. Bab yang keenam, dia memfokuskan kepada bacaan tersurat dan tersirat. Dan seterusnya, kalau kita perhatikan lagi pada bab yang ke-7, ia berkaitan dengan perspektif yang berbeza untuk menilai hujahan kita sebagai pembaca. Dan di bab ke-8, fokus kepada mencari jalan untuk menilai sumber atau bukti evidence yang kita nak menyokong hujah-hujah kita. Bab yang ke-9 memperlihatkan cara yang khusus untuk aplikasi pemikiran kritis. Bab yang ke-10
dia menitik beratkan tentang mengekalkan fokus pembacaan yang berpotensi untuk melihat cara bagaimana meletakkan lokasi dan maklumat lanjut tentang penggunaan struktur bahasa kita supaya hujahan kita itu lebih berkualiti. Bab yang ke-11, ia menyediakan peluang untuk menilai hujah-hujah yang dikeluarkan oleh individu-individu tertentu untuk pemikiran kritis. Dan di sini juga dia bagi bab yang ke-11 ini sebagai bab penutup. Dia memperlihatkan buku ini menunjukkan pada kita, memperlihatkan pada kita tentang dua esei yang bertentangan atau yang mempunyai pendekatan tata cara yang terbeza, dan untuk kita membuat penilaian yang berkesan. Esei tersebut berbeza dari segi sejauh mana keberkesanan dan mengaplikasikan tata cara yang diperlukan bagi penulisan kritis dan yang amat terperinci. Baik, jadi warga pendidik yang hormati sekalian, secara umumnya kalau kita perhatikan di sini, kita boleh dapati bahawa tujuan penulisan buku ini adalah pengarang cuba untuk memberi pada kita, untuk membantu kita ke arah pemikiran kritis. Okey, membantu para pembaca untuk ke arah pemikiran kritis. Yang kedua, mengetahui kaedah ataupun faedah-faedah yang berkaitan dengan kemahiran berfikiran secara kritis. Yang tiga, mengetahui kualiti seseorang atau individu yang berkaitan dengan pemikiran kritis. Seterusnya, ia mengajar kita bagaimana untuk mengetahui dan menyedari halangan-halangan yang kita akan hadapi ke arah berfikir secara kritis. Yang kelima, menilai pemahaman tentang pemikiran kritis dan menentukan keutamaan untuk meningkatkan pemikiran kritis. Jadi ini adalah antara, secara ringkasnya, kita boleh katakan tujuan buku ini dihasilkan atau ditulis oleh pengarang Stella Cottrell. Okey. Kalau kita berbicara sedikit warga pendidik yang hormati sekalian, cuba kita lihat apa yang dimasukkan oleh pemikiran kritis dengan perkataan ataupun statement pemikiran kritis. Pemikiran kritis ini, kalau mengikut pembaca atau pengarang buku ini, ialah ia memberi definisi kepada kita berfikiran secara mendalam atau serius dan seterusnya membuat pertimbangan yang sewajarnya. Kita buat pertimbangan, dia mengajar para pembaca membuat pertimbangan secara sewajarnya apa yang kita baca ataupun buku-buku yang kita baca tadi. Dan seterusnya pertimbangan yang dibuat secara mendalam itu maksudnya kita tidak menerima, dia melatih kita supaya jangan menerima atau setuju sesuatu yang dihujahkan itu tanpa menimbang baik buruknya terlebih dahulu. Di sinilah terletaknya pertimbangan yang sewajarnya atau pertimbangan yang mendalam apa yang dimaksudkan oleh pengarang. Jadi aktiviti pemikiran kritis ini sebenarnya melatih kita untuk aktiviti kognitif yang berkaitan dengan penggunaan pemikiran seperti menganalisis, sintesis dan penilaian secara kritis. Jadi di sinilah ada kaitannya dengan kerja buat saya selaku pegawai di sektor pengurusan sekolah yang berkaitan dengan penempatan guru, penempatan barisan hadapan, penempatan murid untuk rayuan semula dan sebagainya. Saya terpaksa berdepan dengan klien saya yang dari pelbagai latar belakang dan pelbagai pendidikan. Jadi dalam persoalan atau apabila kita membicarakan tentang pemikiran kritis yang diperkatakan oleh pengarang buku ini, dia kata ada 4 soalan penting dalam pemikiran kritis, iaitu kita mengkaji situasi. Dalam kita nak melahirkan pemikiran yang kritis, kita mengetahui dulu, kita kaji situasi apa yang sedang berlaku. Selepas itu untuk membuat keputusan, kita tahu yang mana satu, which one kita pilih, yang mana satu kita pilih untuk menjadi bahan-bahan hujahan kita, untuk menyokong hujahan kita tadi. Untuk dan kita juga dilatih untuk kenal potensi masalah, apa yang mungkin akan berlaku. Kita jangan mengharapkan dia mengajar kita bukan sahaja untuk mengharapkan kita mendapat yang baik saja. Apakah masalah ataupun keburukan di sebalik
apa tindakan kita tadi. Yang seterusnya, dia melatih kita untuk menganalisis sesuatu masalah yang timbul. Kenapa ia berlaku? Jadi di sinilah yang saya katakan tadi, dia ada kaitan dengan kerja buat yang saya laksanakan di sektor pengurusan sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Baik, dan seterusnya saya nak berbicarakan pula tentang proses kemahiran pemikiran secara kritis. Jadi dalam proses pemikiran secara kritis ini, kalau mengikut pengarang buku ini, pertama dia kata dia suruh kita mengenali dulu, mengenal pasti hujah ataupun kesimpulan. Yang kedua, ia menilai bukti sesuatu pandangan. Yang tiga, dia membimbing pandangan atau bukti yang bertentangan ataupun yang terbeza secara adil, secara saksama, ya. Dan dia menyarankan juga kepada kita kebolehan membaca sesuatu yang surat atau yang mengenal pasti andaya yang salah atau tidak adil. Di sinilah kita sebagai pembaca ataupun pegawai di jabatan ini, biasanya kalau kita menerima sesuatu aduan dan sebagainya, kita terima tidak tanpa melihat dari segi kebanyakannya. Maksud saya, kebanyakannya kita menerima laporan tadi tanpa kita lihat dari segi yang tersurat dan tersirat, yang puncanya mana, kita tak buat analisis yang sebaik mungkin. Jadi melalui buku ini, apabila saya mempelajari buku ini, saya baca buku ini, saya dapat mengenal pasti dan saya boleh ilmu sedikit untuk mengenal pasti setiap ujahan yang diberi tadi. Kita lihat dari segi yang tersurat dan tersirat. Okey. Yang kelima, kita membuat kesimpulan sama ada hujah-hujah itu sah atau boleh dibenarkan berdasarkan bukti-bukti yang kita ada. Jadi di sini mungkin bukti tadi kita berdasarkan gambar, foto, kita menggambarkan rakaman dan sebagainya. Ini yang diutarakan oleh pengarang. Dan seterusnya mengemukakan sudut pandangan secara tersusun, struktur ayat yang jelas, ya, supaya apa yang kita hujahkan tadi boleh meyakinkan orang. Dan akhirnya melihatkan isu-isu secara tersusun, jelas, logik dan berwawasan. Ini apa yang proses kemahiran fikir yang digariskan oleh Stella Cottrell dalam bukunya pemikiran kritis tadi. Okey. Walaupun di sini juga pengarang telah membicarakan ataupun menyatakan kepada kita sebagai pembaca, sebenarnya dalam apabila kita kemahiran berfikir ini, ia juga menghadapi beberapa halangan. Di antaranya yang biasa yang akan halangan itulah dari segi emosi. Dari segi emosi. Jadi dari segi emosi di sini maknanya kita takut buat silap, kita takut apa orang kata, tindakan yang gopoh-gapah, takut kepada kawan-kawan, tidak yakin, dan apa yang penting itu kita sebenarnya kita kurang yakin dengan pandangan kita sendiri. Okey. Dan yang seterusnya, dari segi kita hadapi kekurangan dari segi ilmu atau kemahiran. Jadi kurang kaedah. Jadi maksudnya dia kata kita tak ada ilmu untuk membicarakan tentang pemikiran kritis lah. Strategi yang kurang tepat, kurang latihan. Dan dari segi budaya pula kita dapati kita ada budaya kurang cakap banyak dan sebagainya lah, ya. Yang kita taksub, dan apa yang penting sekarang ini kita biasanya kita terlalu taksub kepada statistik. Kita hanya baca berdasarkan statistik yang diberi kepada kita, tetapi kita tidak cuba mendalami dari segi apa yang tersurat dan tersirat. Itu yang maksudkan oleh pengarang. Dan sebenarnya kenapa kita perlu sebagai pemikiran kritis, warga pendidik yang hormat sekalian, sebagai pegawai di jabatan ataupun di PPD ataupun di pentadbir di sekolah, kita sebenarnya perlu kepada pemikiran kritis, pemikiran secara kritis, kerana di sini dia akan memberi banyak kebaikan kepada kita, ya. Misalnya yang pertama, kita boleh saya boleh di sini kata dah lebih kurang 4-5 kepentingan lah saya bagi, ya. Meningkatkan perhatian dan meningkatkan keperhatianan kita dan perhatian kita.
Jadi bila kita ada pemikiran secara kritis ni, kita boleh meningkatkan dari segi pemerhatian kita, dari segi perhatian kita pada sesuatu isu, dan lebih fokus apabila mendengar ataupun kita membaca. Yang seterusnya, meningkatkan keupayaan kita untuk mengenal pasti pelbagai perkara penting ataupun perkara utama. Dan di sini dia melatih kita bagaimana kita nak buat keputusan yang mana urgent dan yang mana important. Kedua-duanya penting, tapi yang mana yang kita perlu didahulukan. Jadi kalau tuan-tuan baca buku ini, insya-Allah tuan-tuan akan dapat mencari jawapannya. Dan seterusnya, meningkatkan keupayaan untuk bertindak balas terhadap perkara yang sesuai dan dalam sesuatu mesej. Jadi di sini juga dia menuntut kita sebagai proaktif dalam sesuatu dalam kerja buat kita. Okey. Jadi untuk menjimatkan kos dan masa, meningkatkan kualiti kita sendiri dan tingkatkan prestasi diri kita. Prestasi kualiti itu maksudnya benda yang samalah. Maknanya kalau kita ada kemahiran berfikir, kita boleh meningkatkan kualiti diri kita, prestasi kerja kita dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang hormat sekalian, warga pendidik, jadi apabila membaca buku ini, apa yang saya dapat gariskan, sebenarnya Stella Cottrell ini, pengarang buku ini, telah memberi garis panduan kepada kita bekerja di pejabat yang kita sebagai ketua ke ataupun sebagai pegawai pertengahan. Kita sebenarnya mesti ada team power. Team power dalam pentadbiran kita, team power dalam pengurusan kita. Dan team power ini dia akan disokong oleh team spirit, teamwork, team building dan team support. Kalau kita ada semangat ini, kita boleh wujudkan tim macam ini, insya-Allah organisasi yang kita lead, yang kita ketuai, yang kita urus itu akan berjalan dengan baik, kerana kita mempunyai ada semangat kerja sepasukan. Saya tak kata kerja berpasukan ya, sebab pasukan dia akan banyak pasukan, kerja sepasukan. Jadi di sini juga dia melatih kita untuk menjadi pegawai yang cemerlang, warga pendidik, cikgu-cikgu dan hormat sekalian. Dia suruh kita berhenti, stop gossip, stop blame, stop complain, stop excuse. Okey. Jadi kalau kita boleh ada ilmu dan apabila kita membaca buku ini, dia melatih kita ke arah perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Dan seterusnya sebaliknya, dia nak winning mindset kita. Pemikiran kita satu stay fokus. Kita stay fokus pada kerja yang kita buat. Never give up. Jangan kita berputus asa. Push your limit. Dan victory together. Jadi perkara-perkara yang saya sebutkan tadi sentiasa bermain di fikiran kita, di minda kita, baru kita menjadi seorang yang baik. Dan saya tambah lagi sedikit sini, apa ilmu yang saya dapat daripada IAB melalui kursus EduLab, iaitu Educational Enhancement Program, iaitu program pemantapan kepimpinan pendidikan. Dia kata kalau kita nak jadi pemimpin yang baik, kita kena ada powerful ataupun kita kena hebat dari segi talent. Talent maksud di sini ialah think. Kita berfikir bagaimana kita nak bawa a way forward kepada organisasi yang kita uruskan, yang kita tadbir atau ketuai. Dan bagaimana kita nak lead, dan bagaimana kita nak action, dan akhirnya bagaimana working kita. Jadi untuk memikirkan, untuk berfikir, kita kena banyak buku. Untuk menjadi ketua, kita mesti ada sopan santun, adab nilai dan sebagainya. Untuk action, jadi apabila bercakap tentang action, untuk action tadi, buku ini telah melatih kita sepanjang lebar bagaimana kita ada pemikiran kritis. Bagaimana setiap isu yang kita hadapi tadi, kita buat berfikir. Okey? Contohnya saya sebagai pegawai pengurusan guru, saya cakap tadi, apabila saya mempelajari atau membaca buku ini, banyak perkara yang saya boleh ambil daripada pembacaan buku ini, utamanya dalam untuk berhadapan dengan guru-guru yang datang tak puas hati dengan pertukaran, kenapa tak dapat dipindahkan, kenapa jauh di pedalaman. Jadi apabila saya membaca buku ini, saya telah diberi garis panduan bagaimana untuk action saya untuk menjawab cikgu-cikgu yang datang berhadapan dengan kami di pejabat. Jadi bagi saya, setelah buku ini saya pelajari dan saya hayati apa yang dikehendaki,
Saya dapati apabila guru datang, bila saya berhujah dengan memberi bukti-bukti, dengan berdasarkan data, berdasarkan ujahan-ujahan yang menarik lah bagi saya, dengan bukti yang ada tu, melalui gambar, melalui rakaman, data-data yang dikeluarkan oleh KPN, oleh jabatan, menyebabkan apabila kita bagi penjelasan kepada klien kita tadi, dia berpuas hati dan dia keluar daripada bilik dengan keadaan suara yang dengan muka yang jernih lah, bukan muka masam. Okey, dalam situ juga kita perlu pada networking ni penting, terutama sekali kita networking. Kita sebagai pemimpin di jabatan, kita mesti ada networking dengan pegawai atasan kita dengan baik. Kita ada hubungan yang baik dengan rakan sekerja kita, selebar dengan kita, dengan rakan-rakan di bawahan kita. Walaupun siapa pun mereka, kita adalah satu keluarga dalam organisasi kita. Itu untuk dalaman. Dan di luar sana juga kita perlu buat hubungan yang baik dengan macam stakeholder kita ke, ya, dengan komuniti, dengan pemimpin-pemimpin tempatan dan sebagainya, supaya untuk apa? Untuk kita menilai ataupun kita untuk membuat satu keputusan yang baik, yang memberi impak tinggi, yang memberi kesan yang baik kepada jabatan dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Lebih-lebih lagi pada kita sendirilah untuk berhadapan dengan masyarakat, ya tak? Okey, jadi sebagai penutupnya, warga pendidik yang rahmati sekalian, walaupun buku ini dalam bahasa Inggeris, sebenarnya saya mengambil masa yang agak lama untuk memahami dan menghayati ini dengan bantuan rakan-rakan saya yang pakar dalam bahasa Inggeris. Saya telah merujuk pada mereka, dan apa yang saya luahkan ini sebenarnya samalah, tak larilah jauh daripada apa yang dimaksudkan oleh pegawai ataupun pengarang buku ini, itu Stella Cottrell. Dan buku ini sebenarnya saya telah ditugaskan dalam tugasan saya semasa saya mengikuti kursus EduLab di IAB pada bulan September hingga Disember 2021. Jadi untuk itu, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi bicara buku yang disampaikan oleh Dr. Haji Mak Aswar bin Awang. Semoga kita mendapat manfaat daripada intipati buku yang disampaikan itu tadi. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasan pelita, andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Sekian saja. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran Tuan Puan di pautan SPL KPM yang disediakan.